آمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dijadikan sebahagian ataupun di dalam kalangan orang-orang ataupun hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah melupai untuk bersyukur di atas segala nikmat dan segala pemberian yang Allah berikan kepada kita, dan kita dijadikan dalam kalangan orang-orang yang sentiasa redha dengan segala ujian dan mendapat kesabaran yang tinggi yang dianugerahkan oleh Allah SWT dalam segala perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Semoga dengan itu kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang tenang, yang bersangka baik sentiasanya kepada Allah SWT. Semoga ianya menjadi rahmat dan keberkatan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita berada di muka surat 215 pada perenggan yang terakhir. Muka surat 215 pada perenggan yang terakhir, yang mana ia menceritakan tentang anjuran untuk kita memperelokkan bacaan kita. Ada yang ulama kata memperelokkan bacaan ini juga termasuk dengan tarannum ataupun taranni, melagukan Al-Quran. Tetapi ada ulama terhenti di atas dasar tahsin as-saut ini. Dia ada beberapa khilaf lah yang saya pernah jumpa dan saya pernah baca. Ini pendapat dan ijtihad masing-masing lah. Ada yang tidak berapa setuju dengan tarannum yang kita duk apa, tapi tak banyaklah ulama yang begitu. Dia tidaklah mendapat tidak ada dalil yang kuat juga untuk mereka mengatakan tidak boleh. Yang dibolehkan pada sesetengah daripada mereka adalah mengatakan bahawa lagu itu mestilah lagu yang secara natural datang daripada setiap orang. Jadi kalau lagu yang natural datang daripada setiap orang adalah dia tidak mempunyai nama lah. Maknanya kalau ada lenggok seseorang itu membaca Quran dengan lagu dia, kita dah kenal, oh ini dia baca Quran, oh yang ni dia baca Quran. Kalau kita tengok Syekh Shuraim contohnya, Al-Fasi contohnya, dan beberapa orang lagi imam-imam di Masjidil Haram, sebab kita kenal tu sebab sentiasa berada di show-show radio ataupun TV, televisyen ataupun internet. Sudais, ada Abdul Basit Abdul Samad contohnya, dan juga Sa'ad Al-Ghamidi contohnya. Mereka itu sebenarnya kebanyakan mereka melagukan, membaca Al-Quran yang kita dengar sedap dan menjadi halu telinga kita itu adalah berdasarkan lagu mereka yang natural. Bukan mereka belajar, maksudnya menggunakan macam kita belajar tarannum kan, ada bayati, sikah, ras dan sebagainya, jiharkah dan sebagainya. Maka adalah beberapa perbezaan dan pendapat para ulama di dalam perkara tersebut, tetapi itu tidaklah menjadi masalah besar kepada kita. Dan arahan untuk memperelokkan bacaan Al-Quran ini masih tetap berada di situ. Maka kita sama-samalah kita kena belajar dan cuba untuk membaca Al-Quran dengan baik. Yang pertama sekali, ikut tingkatannya adalah makhraj huruf. Keluarnya huruf itu pada tempat dan hak yang sepatutnya bagi huruf itu. Yang keduanya panjang pendeknya. Yang ketiganya baru pergi kepada lagu. Jadi ada yang tanya, Ustaz, kalau saya ni tak pandai berlagu, saya bagi contoh, sebab
semenjak saya duk mengajar Al-Quran secara yang tidak formal ni, dengan ada mengajar di beberapa tempat. Sekarang ni saya jarang mengajar Al-Quran, tapi pengalaman-pengalaman yang lepas, ada isu bila diberitahu tentang nak baca Al-Quran dengan baik, nak berlagu, ramai orang yang kata kami tak pandai berlagu nak baca Quran, kami tak pandai. Tapi bila menyanyi boleh. Bila menyanyi boleh, lagu suaranya sedap kan, suaranya bagus, makhraj hurufnya pun okey, tapi bila nak pergi kepada Quran, itu antara alasan yang diberikan. Tetapi sememangnya dia ni adalah berbeza daripada lengguk, daripada lengguk lagu-lagu yang kita dengar dekat radio dan sebagainya, bukan dengan niat untuk melagukan Quran itu mesti dengan cara yang begitu. Tetapi nak ceritanya setiap orang sebenarnya mampu untuk melagukan Al-Quran dengan baik. Setiap orang mempunyai suara-suara yang Allah bagi kepada dia, dengan kadar yang rezeki yang Allah tuliskan kepada dia. Maka saya bagi tahu senang je Al-Quran ini. Kita tak semesti kena ikut lagu orang. Kecuali siapa-siapa yang nak belajar tarannum secara yang betul itu kena ikutlah. Kena ikut, dan dia ada tingkatan-tingkatan suara dan dia punya kenyaringan dia dan sebagainya. Tapi saya kata jaga dulu makhraj huruf, panjang pendeknya. Yang ketiganya ikut hukum tajwid. InsyaAllah dia akan jadi secara sendirinya lagu kita sendiri mengikut natural kita sendiri. Maka be yourself. Bila kita bercakap tentang motivasi ke apa semua kan, kita kena cakap jadi diri awak sendiri. Jangan berlakon, jangan, itu anugerah yang Allah bagi kepada awak. Bagaimana lagu itu keluar daripada mulut kita, maka itulah lagu kita. Okay? Kalau kita baca Qul a'udhu birabbin nas, contohnya kan, simple walaupun tak berapa nak sedap kan, tapi sekurang-kurangnya kita dah usaha untuk melagukan Al-Quran. Jadi panjang. Kalau saya cakap Melayu kan, kita tak akan kata jom kita pergi ke pasar, tak ada. Dalam bahasa Arab dia ada panjang dan pendeknya. Bahasa Melayu dia tak ada. Jadi kalau orang dalam bahasa Melayu pun tak ada panjang pendek, boleh dilagukan dalam nyanyian, dalam bentuk alunan syair, apatah lagi Al-Quran yang memang ada sifat-sifat huruf yang memang special, ada dengung-dengung yang perlu diletakkan pada tempatnya, ada panjang pendek yang perlu kita raikan. Maka insya-Allah ia terlalu mudah untuk kita buat. Janji kena ada sedikit usaha. Insya-Allah dia ada. Kita semua berupaya untuk membaca Al-Quran dengan baik insya-Allah. Okey, apa Imam Nawawi kata? Wa yustahabbu tahsinu as-saut bil qira'ah wa tazyinha. Disunatkan untuk kita memperelokkan suara kita bila baca Quran. Maksudnya bila kita nak baca Quran, kita kena ready betul-betul. Jangan suara malas-malas itu baca Quran. Cuba untuk berada dalam kondisi yang terbaik untuk kita baca Quran. Ini kalamullah. Kalau kita baca Al-Quran dengan keadaan yang tidak baik, suara yang tidak ready untuk baca Al-Quran, maka itu seolah-olah kita tidak meraihkan, tidak menghormati ayat Al-Quran. Okay, disunatkan untuk membaca Al-Quran dengan suara yang baik, menghiaskan bacaan Al-Quran itu dengan lagu-lagu yang kita mampu untuk buatlah, selagi mana ia tidak terkeluar daripada skala ataupun sistem ataupun teknik bacaan yang dibenarkan. Maknanya kita boleh melagukan Al-Quran, kita boleh memperelokkan bacaan Al-Quran, tetapi jangan sampai dia terkeluar daripada hukum-hukum asas. Maksudnya makhraj huruf kita tak jaga, panjang pendek pun kita langgar, yang tu tak boleh. Fa in afrata hatta zada harfan aw akhfa harfan huwa haram. Kalaulah seorang itu melampau-lampau dalam berlagu, maka sehingga dia menambah ataupun mengurangkan huruf, maka ia akan jadi haram. Contohnya ya'malun. Nampak ada kadang-kadang orang nak lagukan di hujung, sebab ma'arif li sukun ni biasanya panjang. Jadi dekat situlah tempat kita nak selalu melagukan. Sebenarnya tidak semestinya pada tempat itu. Tempat dengung pun kita boleh tukar tone turun ataupun naik. Siapa yang pandai dan boleh dah mula kelas tadabbur, sebenarnya dia patut tahu dekat mana dia nak angkat bacaan.
So kalau perkataan sesungguhnya, kita nak tekankan sesungguhnya. So kita kena baca. Kita tak boleh baca innallaha ala. So kita tahu kalau kita faham makna innallah sesungguhnya, sesungguhnya macam kita cakap Melayu, innallaha, contoh. Maksudnya kita tekankan kat situ, kan? Jadi kalau ada penekanan-penekanan di dalam Al-Quran, kita dah belajar tadabbur, kita angkat sikit suara. Kalau ada sedikit kekhusyukan ataupun kesedihan ataupun ketakutan, kita boleh baca dengan suara yang agak rendah dan mendayu. Maka itulah intonasi berdasarkan climate ataupun suhu di dalam Quran itu. Maksudnya ada penekanan, ada tegahan, ada suruhan, ada perkara yang perlu kita insafi dan sebagainya. Okey. Wa ammal qira'ah bil alhan fa hiya ala ma dhakarnahu in afrata fa haram wa illa fala. Bacaan Al-Quran dengan lagu ini, kalau dia terlebih maka ia haram, kalau tidak terlebih maka ia tidak haram. Itu sebab terlebih ni kadang-kadang letak harakat melebih-lebih. Dia baca tidaklah sampai tahap tartil, tetapi dia meletak Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak kena. Dia tidak kena dengan cara bacaan, tapi dia tidaklah, kalau bacaan tadi tu dia tidaklah membawa kepada haram tu, cumanya dia tak kena. Kalau haram ini yang macam tadi tu, kalau menambah huruf yaf'alun, bunyi ada waw lagi. Jadi kalau ada tambahan-tambahan huruf, kita boleh tengok bacaan-bacaan yang silap ataupun ada huruf yang dikurangkan. Contohnya kalau kita baca yas'alunaka, kalau kita baca yas'alunaka, dia akan dah kurang dah. Kita kata dia kurang harakat, tetapi dia kurang dari segi huruf juga kalau ikut tulisan. Maka itu kena diraikan. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan baik, memperelokkan bacaan Al-Quran ini banyak, masyhur, dan terdapat secara sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya telah sebutkan, bukan saya lah, Imam Nawawi beritahu, saya dah sebutkan di dalam adab qurra, adab membaca Al-Quran di dalam kitab dia, sebahagian daripadanya. Kalau kita tengok di sana terdapat berbagai-bagai dalil, berbagai-bagai dalil yang berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan membaca Al-Quran dengan baik. Itu sebab dalam satu dalil, dalam satu riwayat, Abu Musa Al-Asy'ari, ada yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan sebagainya. Dia kata satu hari Nabi lalu dan mendengar, lalu pada satu tempat, ada yang katakan di masjid dan sebagainya. Ada riwayat lain yang mengatakan bahawa bukan Nabi yang lalu, ada yang kata isteri-isteri Nabi Muhammad SAW yang lalu, dan mendengar Abu Musa Al-Asy'ari, sahabi jalil, membaca Al-Quran. Dan bila dia jumpa pada waktu siang, dia baca ni waktu malam, Nabi jumpa dia waktu siang, dan Nabi bagi tahulah yang dia dengar. Dia dengar Abu Musa Al-Asy'ari baca Al-Quran. Lepas tu Abu Musa Al-Asy'ari dia kata apa? Lau alimtu annaka tasma' la habartuhu laka tahbiran. Kalaulah aku tahu engkau ya Rasulullah mendengar aku baca semalam, aku akan perelokkan lagi bacaan aku dengan seelok-eloknya. Dan bila Nabi dengar apa yang Abu Musa Al-Asy'ari bagi tahu tu, dia kata apa? Laqad utiya hadha mizmaran min mazamiri ali Daud. Telah dikurniakan orang ini, itu Abu Musa Al-Asy'ari ini, seruling. Seruling maksudnya nak bagi satu kiasan bahawa suara yang bagus daripada seruling Ali Daud. Nabi Daud. Sebab Nabi Daud ini terkenal mengikut riwayatnya membaca Al-Quran membaca kitab dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik. Maka itu adalah khilaf tentang bacaan kalamullahnya dan sebagainya. Maka membaca dengan baik. Ada yang kata bukan baca Al-Quran tapi membaca kitab yang diturunkan kepadanya dan sebagainya. Maka nak bagi tahu Nabi Daud mempunyai suara yang merdu dan dia memperelokkan kalamullah, memperelokkan bacaan kalamullah. Itu salah satu dalil. Ada dalil yang lain bila Nabi kata laisa minna man lam yataghanna bil Quran.
tidaklah seseorang itu termasuk di dalam kalangan umat kami, termasuk dalam kalangan kami, maksudnya kalangan orang-orang yang memperelokkan bacaan Al-Quran lah. Tidak termasuk seseorang itu dalam kalangan kami sesiapa yang tidak melakukan Al-Quran. Ulama kata bukan tidak Nabi tidak mengaku umat, tetapi tidak termasuk di dalam umat-umat Nabi yang melakukan Al-Quran. Sebab Nabi suruh melakukan Al-Quran. Nabi mengiyakan Abu Musa al-Asy'ari melakukan Quran. Nabi suka dengar. Nabi tidak larang pun. Ini hadis yang datang daripada Sahih Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban. Dan disahihkan. Maka ini di antara dalil-dalil yang datang yang menceritakan ataupun menganjurkan kita untuk kita membaca Al-Quran dengan baik. Dalam satu riwayat lain dalam Bukhari, secara muallaq dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita zayyinul Quran bi aswatikum. Bacalah Al-Quran, hiaskanlah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Dengan suara-suara kamu. Maka kita tengok dekat sini banyak anjuran menceritakan tentang membaca Al-Quran dengan berlagu, dengan baik. Maka kita cuba untuk mendapatkan keadaan itu dalam diri kita supaya kita termasuk di dalam orang-orang yang melagukan Al-Quran, memperelokkan bacaan Al-Quran. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sentiasa menjaga dan meraihkan hak-hak Al-Quran. Okey. Saya tengok macam ada soalan kejap. Kalau kita batuk atau tak ada suara, boleh ke baca tambah suara baca dalam hati? Tapi dia bila datang keadaan-keadaan yang menjadi ujian kepada kita, tak sihat dan sebagainya, kita tidak dipaksa lah untuk mengeluarkan juga suara tu. Sebab kalau kita keluarkan suara tu juga, dia akan jadi berganggu hukum ataupun makhraj huruf itu. Jadi kalau nak baca dalam hati, sebab tak ada suara ni sebenarnya ada banyak keadaan, banyak kategori. Ada tak ada suara langsung, ada tak ada suara itu dia keluar suara tapi garau contohnya, dan bila sampai satu huruf, tempat-tempat huruf yang memerlukan berada di makhraj-makhraj huruf yang berada di tekak ini, dia menjadi kesukaran dan dia tidak mengeluarkan secara nyata huruf dan sifatnya itu, maka tidak ada masalah untuk kita berehat. Jadi dari segi medikal pun kena tengok juga kita punya kotak suara, kita punya tekak perlu berehat pada ketika itu. Jadi itu sebab bila kita sakit, bila kita diberikan sedikit ujian, kita kena sangka baik dengan Tuhan. Tuhan nak suruh kita rehat. Kita mungkin banyak sangat kerja, kita dah penat, kita banyak sangat berjihad, baca itu, baca ini, menegur, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Semoga-moga kita tergolong dalam golongan itu. Maka sakit itu Allah nak bagi rehat. Itu cara kita, antara cara kita nak sangka baik dengan Allah Ta'ala. Maka bila Tuhan tak bagi suara kita sekejap, maka kita berhenti dan baca sekadar yang kita mampu. Kalau kita paksa, takut yang pertama dia akan merosakkan makhraj huruf. Yang keduanya dia membuatkan kita punya tekak lebih stres lagi dan mungkin jadi lambat baik. Maka insya-Allah tidak ada masalah untuk kita. Memang rasa tak puas kalau kita dah biasa baca kuat. Tapi kita kena sedar bahawa kita bukan robot. Kita manusia biasa, kita ada masa-masa yang diambil beberapa nikmat secara sementara. Semoga ianya secara sementara lah. Kita pun tak nak nikmat-nikmat suara kita hilang. Macam mata kita, saya ni pun dah ada yang dah kena pakai spek dah sepatutnya kan. Bila rasa macam tu, ya Allah, baru percaya adanya rabun di dalam dunia. Dulu saya tak percaya. Betul ke orang rabun ni tanpa pakai spek? Kita tidak merasai sangat. Tapi bila cek, memang tahu rasa. Ya Allah kata, sebahagian nikmat Allah dah ambil, tapi kita kena faham bahawa itu milik dia. Itu milik dia dan kita dekatkan lagi diri kita kepada Allah Ta'ala, berdoa dan bersyukur supaya nikmat yang sedikit itu digantikan dengan nikmat-nikmat yang lain lah. Tidak ada masalah insya-Allah. Maka jangan paksa diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kena tengok yang tu dan kita cuba buat yang terbaik. Fasal pada menyatakan disunatkan untuk membaca Al-Quran, muka surat yang sebelah itu, disunatkan untuk yang membaca Al-Quran untuk dia bermula dengan, kalau dia nak bermula pada setengah surah, kalau dia bermula di awal surah tak ada isu langsung lah. Bila dia mula baca Quran, dia mula baca di awal surah tak ada isu. Tapi dia kata kalau bermula di tengah-tengah surah,
bermula di tengah-tengah surah disunatkan untuk bermula dengan ayat yang dimulai dengan cerita ataupun konteks yang lengkap. Ya. Dia kata min awwalil kalam al-murtabit ba'dahu bi ba'd. Maksudnya dengan satu ayat yang mana ianya bersangkut paut, berkait-kait dengan ayat yang selepasnya. Maksudnya dalam Quran ni dia ada segmen-segmen dia. Ada segmen-segmen dia, tapi kadang-kadang kita tak dapat nak meraihkan sangat. Tapi itulah arahan yang sebenarnya yang sepatutnya diraihkan bacaan itu bermula dengan awal kisah ataupun awal konteks ataupun awal konsep ataupun awal isu yang mana ianya berangkai-rangkai berkaitan dengan sehinggalah ayat-ayat yang selepasnya. Okay? Kita berhenti pun dekat situ juga sebenarnya kalau ikut para ulama'. Cumanya kita mungkin ada kesukaran kecuali kita faham ayat Quran itulah. Ataupun bila kita belajar tadabbur, bila kita belajar tadabbur itu untungnya bila belajar tadabbur yang macam hari itu saya mengajar tafsir Al-Munir itu kan. Jadi dekat situ Imam Wahbah Suhaili sebenarnya dah bantu secara tidak langsung bagaimana kita nak plotkan cerita. Bukan kita yang buat, berdasarkan tafsir. Dan Wahbah Suhaili meletakkan kumpulan-kumpulan ayat tertentu mengikut tajuk-tajuk yang tertentu. Kalau mengikut yang itu pun tidak ada masalah, sekurang-kurangnya kita dah menggunakan ijtihad para ulama untuk membaca Al-Quran itu dengan bentuk yang begitu. Semoga kita tak baca Al-Quran itu dalam bentuk yang bercampur-campur ceritanya walaupun dia duduk dalam satu surah yang sama. Ia tidak menjadi satu keharaman tetapi disunatkan. Disunatkan. Jadi lepas ni kalau siapa yang belajar dengan guru-guru lain tentang tadabbur dan sebagainya, cuba tengok dekat mana bermulanya kisah itu ataupun isu itu, di mananya berhenti, maka Quran kita tu dah ada tanda dah. Jadi bila kita nak baca, kita bermula dengan ayat ini dan habis dengan ayat ini, ataupun kita baca sekali satu hari itu 3 cerita kan, dan kita berhenti di akhir cerita itu, maka itulah yang dimaksudkan dekat sini. Wa kadzalika idza waqafa yaqifu 'ala al-murtabit 'inda intiha'il kalam. Kalau dia nak berhenti pun berhenti dekat habis cerita tu. Tapi itulah macam saya katalah, hakikatnya bila kita baca Quran ni kita berhenti dekat muka surat yang tertentu. Maka macam kita kata, kalau kita boleh cuba untuk mengikut kaedah ini, itu yang terbaiklah insya-Allah. Kalau tidak, kita mungkin berada, dan dulu saya cuba juga tapi kadang-kadang terlepas juga. Tambah-tambah bila tempat tanda tu hilang, kita sendiri silap ke ataupun orang lain baca pakai Quran kita dan sebagainya, maka kalau baca dalam apps, dalam phone, saya tak pasti ada ke tak aplikasi yang boleh kita bookmarkkan. Dulu saya dah pernah guna tapi lala nak buka tak pandai balik. Jadi itulah, memang mushaf itu antara yang terbaik lah insya-Allah. Wa la yataqayyadu fil ibtida' wala fil mawqif bil ajza' wal ahzab wal ashar. Dan sebenarnya cerita-cerita ini, konteks cerita di dalam segmen-segmen dalam Quran ini sebenarnya dia tidak tergantung kepada waqaf. Walaupun ada waqaf itu, dia sebenarnya bukan tergantung dengan cerita tetapi tergantung dengan frasa ayat. Wakaf ada wakaf lazim, wakaf yang harus kita berhenti, diutamakan untuk kita teruskan. Maka wakaf-wakaf itu bukan berkaitan dengan cerita tetapi dia berkaitan dengan lengkapnya satu ayat untuk difahami. Sebab dia kata perkara ini tidak tergantung kepada wakaf ataupun juzuk-juzuk ataupun hizb ataupun ashar, 10 ayat yang berada di dalam Al-Quran, tetapi ianya perlu kepada kefahaman lah untuk kita berhenti di mana dan bermula di mana. Fa inna katsiran minha fi wasatil kalam al-muttabi' bil kalam. Kebanyakannya juga juzuk-juzuk, hizib ini, wakaf-wakaf ini sebenarnya dia terhenti di tengah-tengah konteks cerita itu sendiri. Maka bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan tadi adalah cerita dan segmen itu sendiri. Seolah macam kita tengok filem, bukan nak menyamakan, na'udzubillah, tetapi bila kita tengok satu cerita, habis satu segmen, satu siri, begitulah. Ada siri yang panjang, ada siri yang pendek. Wala yaghtarru al-insan bi kathratil fa'ilin li hadha alladhi nuhina anhu mimma la yura'i hadhihi al-adab. Janganlah kita ini tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan perkara dan kesilapan ini dengan perkara, sebab perkara ini dilarang sebenarnya.
dan dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang tidak meraihkan adab-adab membaca Al-Quran. Kalau kita baca ayat Imam Nawawi bagi tahu ni, kita rasa macam wallahu alam, ada jemaah-jemaah dalam Spark ini dan orang lain juga bagaimana cara membaca Al-Quran sebelum ini, ya. Dah cuba kadang-kadang tapi tak lepas juga, lah-lahnya ikut muka surat juga, ikut juzuk juga. Macam kita kata tadi, ianya tidaklah menjadi satu keharaman, tetapi dia menjadi satu perkara yang menyalahi kaedah ataupun adab yang dianjurkan oleh para ulama berdasarkan ijtihad mereka lah. Lepas tu, وامتثل ما قاله السيد الجليل أبو علي الفضيل ابن عياض رضي الله عنه. Maka ikutlah, ambillah contoh apa yang disebut oleh Sayyid Al-Jalil Abul Ali Al-Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu anhu. Apa yang Fudail Ibnu Iyad kata? La tastawhish turuqal huda liqillati ahliha wa la taghtar bikathratil halikina. Dia kata janganlah kamu terhasut ataupun terpengaruh dengan jalan kebaikan. Maksudnya jangan kamu dia terjemah apa kat sini? Jangan kamu rasa tertipu, janganlah pernah kamu takut. Maksudnya janganlah kamu takut nak hidup janganlah kamu takut dan risau untuk kamu mengikut jalan-jalan hidayah ataupun perkara-perkara baik hanya dengan sebab tak ramai orang melakukannya. Hanya dengan sebab tak ramai orang yang melakukannya. Okey. Janganlah kamu rasa okey untuk melakukan dan melihat sesuatu perkara yang tidak baik itu dengan sebab banyaknya orang yang melakukannya. Itu sebab kadang bila kita kata ramai je orang buat, okey je tak. Kalau benda neraca timbangan, Sufyan Ibn Uyainah dia kata Nabi itu sendiri adalah mizanul akbar, satu timbangan yang besar untuk kita timbang segala perbuatan kita. Kalau kita timbangkan dengan ramainya orang, hancurlah kita. Kalau kita tak buat satu perkara yang baik dengan sebab tak ramai orang buat perkara yang baik, maka hancurlah kita. Maka kita kena tengok itu dari satu sudut yang sebenarnya. Kita tak boleh tengok dari sudut ramai ataupun sikitnya orang yang melakukan perkara yang baik itu. Fasayaudu ghariban. Okey, jadi perkara yang berkaitan dengan, walaupun dulu di sana ada satu hadis yang menyatakan bahawa hadis yang berkaitan dengan peliknya orang yang melakukan kebaikan ataupun mengikut Islam, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim di dalam sahih dia daripada Abi Hurairah. Nabi kata apa? Bada'al Islamu ghariban. Bada'al Islamu ghariban. Wa sayaudu ghariban kama bada'. Wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata Islam itu telah bermula dalam keadaan yang pelik. Yang pelik lah sebab dia datang dalam keadaan orang-orang masyarakat jahiliyah ini menyembah berhala, melakukan zina, melakukan perkara-perkara kemungkaran, membunuh, pertumpahan darah dan sebagainya. Maka Islam datang dalam keadaan macam menghalang segala benda tu, mengajak orang yang asalnya sembah banyak patung, banyak Tuhan, menyembah hanya satu Tuhan. Maka konteks-konteks dan doktrin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu dilihat sebagai ganjil. Maka itu di antara perkara yang ditafsirkan tentang hadis ini. Islam itu datang dan bermula dalam keadaan ganjil dan dia akan kembali ganjil. Bukan kembali ganjil tu maksudnya Islam itu ganjil dah. Kembali dilihat ganjil. Kembali dilihat ganjil. Sebab tak ramai orang melakukan Islam. Tak ramai orang baca Al-Quran. Saya pernah duduk dalam satu komuniti bila sembang dengan remaja. Umur dah berapa? 21 saya kata masa tu lah. Dia kata baca Quran, baca. Saya kata baca Quran tiap-tiap hari. Saya tak ingat dah dialog tu macam mana berkaitan dengan Quran, berkaitan dengan solat. Tapi bila kita bagi tahu kita baca Quran, kita solat,
Kita tak minum arak, dia kata dia kata tipulah umur macam ni, takkan. Faham tak? Maksudnya masyarakat begitu melihat orang-orang yang menjaga solat contohnya, membaca Al-Quran contohnya, tidak minum arak, itu adalah satu perkara yang ganjil. Satu perkara yang ganjil. Maka kita teruskan perkara itu bukan sebab ianya ganjil atau tidak, tetapi kita teruskan sebab Islam yang suruh. Dan apa Nabi kata? Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dilihat ganjil ini. Ada perawi lain yang menambah tentang riwayat ini. Dalam riwayat yang lain dia kata qila, para sahabat tanya pula, qila ya Rasulullah manil ghuraba, dikatakan ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang pelik itu, siapa yang dilihat pelik itu? Nabi menjawab, qala alladhina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka yang dilihat ganjil itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dalam keadaan manusia lain melakukan kefasadan, melakukan kemungkaran, melakukan kemusnahan. Maka itulah di antara perkara yang kita perlu ikut dan perlu ingat. Bahawa ini dekat sini bila dia sebut tentang perkara-perkara yang silap berlaku dalam konteks membaca Al-Quran, walaupun ramai orang buat, dia tidak semestinya betul selagi mana ia tidak bergantung kepada dalil dan ijtihad para ulama yang muktabar. Dan setiap perkara itu bukanlah salah hanya dengan sebab kurangnya orang melakukannya, tetapi salah mestilah disebabkan ada tegahan di dalam syarak. Dan Imam Nawawi kata walihadzal ma'na qala ulama, itulah yang dimaksudkan bila ulama menyebut qiraati surati bikamiliha afdal min qiraati qadriha min surati tawilah. Ada ulama menyebut, dia kata membaca surah secara penuh itu adalah lebih baik daripada membaca sebahagian daripada surah yang panjang. Kerana apa? Kerana ia tidak terlepas daripada kalau tengok terjemahan kat sini, dia terjemah apa? Membaca satu surah lebih. Kerana seringkali kesinambungan konteks tidak difahami oleh sebahagian besar orang. Itu di antara perkara yang diterjemahkanlah. Nak bagi tahu dekat sini bahawa konteks itu memang sukar untuk kita faham kalau kita orang Melayu lah. Kita orang Melayu memang sukar untuk faham lah sebab bukan bahasa kita. Tapi kalau orang Arab pun yang agak faham sikit tentang Al-Quran melanggar juga perkara ini, maka itu satu perkara yang tercela lah sebab dia faham tapi dia langgar. Tapi bagi orang Melayu pula, orang kita, orang ajam ini, kita asalnya kita tak faham pun Al-Quran ni kecuali kita baca dan baca terjemahan. Tapi dengan bacanya terjemahan dan kita cuba untuk berusaha mendapatkan, meletakkan berdasarkan kepada para ulama punya tafsiran, letakkan segmen-segmen dalam Al-Quran untuk kita bermula dan berhenti di mana, itu satu usaha yang bagus, satu usaha yang baik yang kita kena buat, yang perlu kita buat. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Ni tak banyak lagi hadis datang ni, banyak mukadimah. Tak apa, kita baca tengok apa yang Imam Nawawi sebut tentang perkara ini. Sebab dia banyak juga sebut tentang perkara ini dalam kitab yang lain itu. Okey, yang tentang adab membaca Al-Quran, ada halmatul Quran itu. Dan Imam Nawawi dia kata apa? Ini Imam Nawawi pun sebut bab bid'ah ni. Bukan, jangan kita allergic dan jangan kita takut sangat bila orang kata bid'ah. Kena tengok. Kita kena tengok dulu. Kalau orang kata kita buat bid'ah, kita kena tengok betul ke aku buat ni? Tak betul ke? Ada tak dalil? Kita kena tengok. Sebab perkataan bid'ah ini memang datang dalam hadis. Perkataan bid'ah ini biasa juga digunakan oleh para ulama. Maka kita kena hati-hati. Dan ini satu benda yang perlu diwaspada oleh kita semua. Imam Nawawi dia kata apa? Wa minal bid'il munkarah. Sebenarnya poin ini kita dah baca dah, kita dah jumpa dah sebelum ni. Ada jemaah tanya tak silap saya tentang surah Al-An'am ini. Imam Nawawi dia kata apa? Wa minal bid'il munkarah, di antara dan daripada bid'ah yang mungkar. Bid'ah yang mungkar adalah apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam kalangan orang-orang jahil yang bersolat.
dengan manusia dalam solat tarawih. Maksudnya nak cerita kat sini imam lah. Imam yang solat mengimamkan solat tarawih dan membaca min qiraati suratil an'am, dan dengan membaca surah al-an'am secara sempurna, secara penuh satu surah itu pada rakaat yang terakhir pada malam yang ketujuh. Pada malam yang ketujuh dia banyak rakaat terakhir baca surah al-an'am secara penuh pada rakaat terakhir pada malam yang ketujuh, dan i'tiqad mu'taqidina annaha mustahabbah, dan beriktikad dan percaya bahawa ini adalah disunatkan, dituntut. Pertama. Yang kedua, za'imina annaha nazalat jumlatan wahidah, mendakwa bahawa surah ini turun secara penuh, secara lengkap. Dia tak turun beransur-ansur, dia turun secara lengkap. Menyangka dan mendakwa begitu. Fayajma'una fi fi'lihim hadha anwa'an minal munkarat. Maka siapa-siapa yang melakukan benda ini dengan i'tiqad yang begini, dengan dakwaan begini, membaca surah Al-An'am pada rakaat terakhir pada malam yang ketujuh, meyakini bahawa ianya adalah sunat, mustahabbah, dan mendakwa bahawa ia turun secara penuh, secara sekaligus, maka mereka ini Imam Nawawi kata apa? Mereka menghimpunkan pada perbuatan mereka itu segala perkara mungkar. Apa dia perkara mungkar itu? Yang pertama, i'tiqaduha mustahabbah, beriktikad bahawa perkara itu sunat. Itu pun mungkar. Wa minha ihamul awam dhalik, dan daripada itu juga dan ditambahkan pula dengan menjadikan orang awam rasa syak wasangka, ragu-ragu, kacau bilau dari segi pemahamannya. Itu sebab jadi orang-orang imam ke Bilal ke ustaz, para asatizah ke, kena ajar betul-betul supaya masyarakat tidak salah sangka, tidak keliru. Itu sebab segala-galanya perkara berkaitan dengan agama mesti patah balik kepada dalil. Ada je dalil, siapa-siapa pun tak boleh cakap apa-apa. Ijtihad para ulama, ada ijtihad para ulama, tetapi kalau ada dalil tak perlu ijtihad. Itu sebab ulama dalam usul fiqh dia kata la ijtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad dengan wujudnya nas, maksudnya ijtihad yang bertentangan dengan makna nas yang jelas lah. Makna nas yang jelas. Maka itu benda-benda yang kita kena jaga. Wa minha tatwilur raka'ati tsaniyah 'ala al-ula. Dan di antara kemungkaran itu juga adalah memanjangkan rakaat yang kedua daripada rakaat pertama, sebab surah Al-An'am panjang. Dan ada yang buat benda ni dengan memendekkan rakaat pertama dan memanjangkan rakaat kedua, sedangkan dalam sunnah kita pernah belajar rakaat kedua kena pendek daripada rakaat pertama. Maka itu juga satu kemungkaran, bertentangan dengan sunnah. Wa minha at-tatwil 'ala al-ma'mumin, dan juga ia memanjangkan, melambatkan ke atas makmum. Kalau makmum itu dari belakang itu ada orang tua, orang sakit dan sebagainya, orang perempuan mengandung, baru lepas adalah penyakit-penyakit dan sebagainya, maka itu pun memberatkan kepada makmum. Wa minha hadramatil qira'ah, dan boleh jadi juga hadramah, maksudnya membaca Al-Quran itu dengan kelam kabut, sebab nak habiskan surat Al-An'am, kan? Takut bacaan itu jadi kelam kabut dan meninggalkan hak-hak huruf dan sebagainya. Wa minha al-mubalaghah fi takhfifir raka'ati qablaha, dan termasuk juga kemungkarannya itu adalah berlebih-lebihan dalam meringankan rakaat yang pertama, rakaat yang sebelumnya tu, ya. Maka ini benda yang saya rasa dah pernah ditanya dan kita jumpa pun hari ini Imam Nawawi memasukkannya di dalam bab kemungkaran bid'ah, bab bid'ah dan kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang jahil mengimamkan orang awam dalam solat tarawih dengan i'tiqad yang tidak sepatutnya ada. Ini bukan saya kata, kita baca kitab dan kita tengok apa Imam Nawawi kata. Dan Imam Nawawi rahimahullah, kita sanjung dia, dan kita orang mazhab Syafi'i, kita semua dekat Malaysia ni mazhab Syafi'i pun kita faham Imam Nawawi di antara figura besar dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat-pendapatnya dalam Majmu' An-Nawawi juga diguna pakai sebagai qaul yang muktamad juga dalam fiqh Syafi'i. Maka
maka kita lihat perkara ini perlu diterima secara insaf di kalangan kita dalam kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dalam kita melakukan pengamalan ibadat kita seharian, insya-Allah. Dan selepas itu, ini perkara yang Imam Nawawi sebut jugalah, sebab ia pernah berlaku. Dia mungkin kita tak rasa benda ni penting sebabkan mungkin tak berlaku dalam masyarakat kita, tapi perkara ini disebabkan ada perkara-perkara ini berlaku dalam masyarakat dan dia melakukan, Imam Nawawi menegur perkara ini. Adakah satu kesalahan jika saya tulis mark dalam Quran saya, misalnya tempat berhenti sebagai kita tidak melihat ia satu kesalahan. Menulis apa? Maksudnya meletakkan tanda sikit, calik sikit ataupun tanda sikit, tidak ada masalah sebab kan kita belajar. Wakaf-wakaf itu juga sebenarnya kalau kita tanda tu tanda apa? Kalau setakat tanda yang macam saya kata tadi, kalau kita dah belajar tadabbur, okey, ini tadabburnya, ini satu cerita, ini satu segmen, ini satu scene, maka tak ada masalah untuk kita tanda-tandakan untuk kita nanti bila kita nak baca Quran, kita baca satu cerita atau 2-3 cerita sekali dan sebagainya. Tidak ada masalah, insya-Allah. Jangan conteng ke menambah huruf ke apa ke, tak boleh. Kalau kita nak tulis kat tepi tu catatan kita, insya-Allah tidak ada masalah. Insya-Allah tidak ada masalah. Itu termasuk di dalam kategori kita nak menjaga kesucian Al-Quran, kita nak membantu kefahaman kita kepada Al-Quran dan tadabbur kepada Al-Quran. Maka wallahu alam, tak nampak dekat situ ada larangan ataupun ada tegahan, insya-Allah. Kecuali jangan ditulis dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, tidak berkaitan dengan Quran. Tulis apa note kita nak buat kerja ke apa ke, jangan tulis lah. Setakat nak tulis benda-benda yang mendatangkan kebajikan dan maslahah kepada Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, maka itu insya-Allah tidak ada masalah. Wallahu alam. Okey. Sama-sama. Yajuzu ay yaqul suratul Baqarah, boleh kalau nak sebut suratul Baqarah, boleh juga kalau nak sebut suratul An'am, suratul Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ankabut, begitu juga dengan baki ataupun surah-surah yang selebihnya. Tidak ada tegahan. Walaupun ada di kalangan salaf, adalah di kalangan para ulama yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, dia kata ditegah untuk kita sebut surah Baqarah, tetapi kita kena sebut surah yang terdapat di dalamnya Al-Baqarah. Kita sebut surah yang terdapat di dalamnya An-Nisa, surah yang terdapat di dalamnya Al-Ankabut contohnya. Itulah. Tapi Imam Nawawi kata was-shawab al-awwal, yang benarnya yang pertama tadi apa? Boleh sebut suratul Baqarah, suratul Ali Imran, suratul Nisa, suratul Ankabut, tidak ada masalah. Dan itulah pendapat jumhur ataupun majoriti para ulama muslimin dan dari kalangan salaf dan khalaf. Dan hadis-hadis yang banyak juga diceritakan tentang perkara itu, tidak dapat kita hitung. Banyak cerita tentang Nabi sebut surah, sahabat pun sebut surah itu dan sebagainya. Wa kadzalika 'anis sahabah faman ba'dahum, begitu juga di kalangan para sahabat dan yang datang selepas itu. Dan juga tidak dilarang untuk dikatakan, oh ini bacaan Abi Amr, ini bacaan Ibnu Kathir, ini bacaan apa-apa, ini bacaan siapa. Tidak ada masalah juga. Walaupun ada yang tidak menyukainya lah, ada yang kata tidak boleh. Tapi mazhab yang sahih, yang terpilih di kalangan salaf dan khalaf adalah tidak ada masalah kita kata ini bacaan Ibnu Abi Amr, ini bacaan Kisai, ini bacaan Ibnu Kathir. Tidak ada masalah. Tambahan pula, contohnya macam kita dengar je bacaan Sudais, kita kata ini bacaan Sudais. Bukan bacaan itu berubah daripada Resam Osmani dan bacaan yang asal, tetapi lenggoknya kita kenal. Ini bacaan ini. Okey. Jadi tidak ada masalah juga, insya-Allah. Waja'a Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah annahu qala kanu yakrahuna sunnat fulan wa qira'ati fulan wa sawab min ma qaddamnahu. Daripada Ibrahim An-Nakhai, dia menukilkan bahawa ada yang kata setengah ulama ni mereka tidak menyukai, memakruhkan untuk mengatakan ini sunnah fulan, ini bacaan fulan. Ada yang memakruhkan. Wallahu a'lam di atas dasar apa kat sini, tapi
yang as-sawab, yang sebenarnya, yang boleh, yang betulnya, dia kata tidak ada masalah. Boleh sebut ini cara. Sunnah ni sebenarnya dari segi bahasa maknanya cara hidup. Oh, ini style fulan, ini style Ahmad, ini style Ali, tidak ada masalah. Oh, ini bacaan ini bacaan ini, tidak ada masalah juga. Walaupun ada yang kata tak okey untuk berkatakan begitu, tetapi mendasarkan majoriti para ulama tidak ada masalah. Okey, sekarang kita masuk kepada hadis yang sebenarnya saya dah sentuh banyak kali. Saya terawal pula sentuh hadis ini, tapi tak apalah. Terawal pula sentuh hadis ini, tapi tak apa, insyaAllah kita terus baca hadis yang berkaitan dengan perkataan nusina ataupun unsina itu. Okey, nusina ataupun unsina. Yukrahu ay yaqul nasitu ayata kadha ayati kadha nasitu ayata kadha aw surata kadha bal yaqulu unsituha aw asqattuha. Bab pada menyatakan ditegah, tegahan untuk seseorang itu mengatakan aku lupa ayat itu dan surah itu. Aku lupalah surah ni, ayat ini aku lupa. Tak boleh kata macam tu. Bal yaqulu unsituha. Bahkan dia kena sebut apa? Aku dilupakan. Ataupun asqattuha. Asqattuha ni maknanya aku leka. Aku yang leka. Bukan aku nak lupakan Quran tapi aku leka. Itu makna dia. Itu makna dia. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu ahadukum nasitu ayata kadha wa kadha bal huwa nusiya wa fi riwayati sahihain aidan bi'sama li ahadihim ay yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah boleh seseorang daripada kamu mengatakan aku lupa ayat ini dan itu. Ayat-ayat ni aku lupa, tak boleh. Nabi kata la yaquluni, lam ini la nahi. Dia bukan la nafi, la nahi. Maksudnya tegahan, tegahan. Walaupun terjemahannya dia jadi penafian, tetapi makna konteksnya adalah tegahan. Kalau kita tengok kat sini dia kata jangan pernah salah seorang. Biasanya tegahan ini dia masuk dalam fi'il mudhari' tapi fi'il mukhatab, orang yang kita cakap secara berdepan. Biasanya macam itulah. Kamu jangan buat, kamu jangan buat. Tapi kalau orang diganti nama yang ketiga itu, kita kata dia tak boleh buat sebenarnya. Tak boleh. Kita kata la nahi lah, dekat sini la nahi. Tidak, janganlah seseorang daripada kamu mengatakan aku lupa ayat ini dan itu. Bahkan sebenarnya dia itu dilupakan. Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia, dia tak mampu, disebabkan itu dia dilupakan ataupun membuatkan dia terlupa. Bukan dia tu ingin melupakan. Kalau nasi tu makna dia aku melupakan. Itu tak boleh. Jadi kita kena ubah. Dengar anak-anak nasyid wa dzakirna minhuma nasina, ubah minhuma nusina, minhuma nusina. Ataupun unsina, boleh dua. Nusina, nusina, unsina, tiga perkataan boleh guna. Ini berdasarkan makna, konteks dan juga ada riwayat. Okey, unsi, nusi, nusi. Okey, boleh belaka. Bal huwa nusia. Tengok kat sini pun ada perkataan nusia dan nusi itu. Dia kata nusia, bahkan ianya adalah orang itu, dia itu adalah dilupakan dengan banyak-banyak perkara dunia. Dalam riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, Nabi kata bi'sama. Bi'sama ni membawa makna dan konotasi buruk. Buruknya seseorang itu, buruk bagi seseorang itu bila dia kata nasi itu, aku lupa. Aku lupa ayat ini, aku lupa ayat itu, kaita wa kaita, dan itu dan ini contohnya. Kalau terjemah kat sini dia kata, aku telah lupa ayat demikian dan demikian. Bal huwa nusia.
bahkan ia adalah dilupakan. Maknanya dia ada benda lain yang membuatkan dia lupa ayat Quran itu. Bukan dia sendiri melupakan ayat Quran itu. Hadis ini hadis dalam Bukhari. Imam Bukhari mengeluarkan di dalam adab, dalam sahih dia, dalam kitab adab, Muslim juga, Imam At-Tirmidzi juga, Nasa'i juga. Wa rawaina fi sahihaihima, kami meriwayatkan di dalam dua sahih mereka daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki membaca faqala, membaca Al-Quran. Nabi mendengar, Nabi daripada Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW mendengar seorang lelaki membaca Al-Quran, dan Nabi kata apa? Rahimahullahu laqad azkarani ayatan kuntu asqattuha. Wa fi riwayatin fi sahih kuntu unsituha. Nabi sendiri sebut benda ni. Bukan Nabi tegur, tapi Nabi sendiri sebut. Bila Nabi lalu, bila Nabi dengar ada seseorang membaca Al-Quran, Nabi kata rahimahullah, Allah merahmati dia. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia telah mengingatkan aku ayat-ayat yang mungkin yang aku terlupa, yang aku terlalai, yang aku dalam riwayat yang lain yang sahih juga, yang aku dilupakan dengan kesibukan-kesibukan ni. Nabi pun merasai dia agak sukar dalam perkara ini. Jadi bila dia dengar itu, wallahu alam, kalau tidak dia tak sebutlah yang dengar bacaan itu dia mengingatkan dia. Maksudnya dia ada dalam keadaan, beberapa keadaan dia terlupa. Itu sebab Jibril datang mengulangi bacaan itu. Maka ini kata-kata Nabi sendiri, maka kita kena ikut apa yang Nabi cakap tentang bagaimana dia bercakap tentang Al-Quran, dia bercakap tentang ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu Imam Nawawi kata apa? I'lam anna adab al-qari' wal qira'ah la yumkin. Dia kata, ketahuilah, dia kata adab orang membaca Al-Quran dan adab bacaan Al-Quran ini tak bolehlah kita nak letak dalam satu jilid, dalam satu buku yang kecil. Maksudnya banyak, sebab banyak adab baca Quran ni banyak. Tapi kami letakkan di sini sebahagian daripada maqasid ataupun tujuan-tujuan yang penting-penting, yang mana kita sebut, yang mana kami sebut di dalam fasal-fasal ini secara ringkas. Dan telah berlalu fasal-fasal yang dulu ini pada awal kitab yang berkaitan, yang memperkatakan tentang ada adab orang yang berzikir, ada adab orang yang baca Al-Quran. Kita pernah belajar benda ni pada awal kitab dulu. Wa taqaddama aidan fi adhkaris salah, dan terdapat juga ada adabnya berkaitan dengan zikir-zikir dalam solat. Jumalun minal adab, beberapa konteks adab-adab yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Wa qad qaddamna al-hiwala fi kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kami pun telah meletakkan perkara ini, menukilkan perkara ini di dalam kitab at-tibyan fi adab hamalatil Quran, untuk siapa-siapa yang nak mengetahui lebih tentang adab baca Al-Quran. Wabillahi taufiq wa huwa hasbiya wa ni'mal wakil. Okey. Lepas tu Imam Nawawi kata apa? I'lam anna qira'at al-Quran akidul azkar kama qaddamna. Ketahuilah, dia kata, bahawa membaca Al-Quran ini adalah satu perkara yang paling utama dalam berzikir. Kalau kita galik berzikir benda lain je, Quran kita tak jaga, itu mungkin masalah. Tapi dia kata kat sini, dan dia kata kat sini akidul azkar, maksudnya Quran inilah yang zikir yang paling utama kita nak kena jaga dan kita kena buat. Fayam bagil mudawamah alaiha, dan sepatutnya berlaku mudawamah, maksudnya mengulang-ulangkan zikir itu, mengulang-ulangkan bacaan Al-Quran itu. Fala yukhli anha yawman wa laylah, tidak boleh seseorang itu terkosong ataupun tak buat dalam satu hari satu malam. Wa yahsulu lahu aslu qira'ah bi qira'ati ayatil qalilah, boleh dapat pahala ataupun konteks membaca Al-Quran ini hanya dengan membaca beberapa ayat je pun sebenarnya. Tapi itulah, walaupun membaca beberapa ayat pun
kita rasa berat, moga Allah bagi kita keringanan dan peluang dan kekuatan untuk kita membaca dan menelaah Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Amin. Sebentar saya tengok kalau ada soalan. Saya harap tak ada soalan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Yang Assalamualaikum. Ustaz cakap tadi pasal min huma nasina tu. Sebelum ni memang baris nun tu di atas kan? Kalau memang bila kita tahu dia kena tukar baris depan nusina kan? Kalau masih ada yang membaca na tu, macam mana Ustaz? Macam ni kalau ada yang masih membaca? Masih membaca nasina. Maksudnya itulah kerja kita ni, kita kena ubahlah dia. Macam saya kata tadi, dia ada 3 benda yang kita boleh. Maksudnya daripada nasina tu kita boleh guna 3. Sama ada min huma nusina ataupun min huma nusina ataupun min huma unsina. Boleh 3-3 tu. Mana-mana yang kita nak baca lah. Tapi ketiga-tiga ni membawa makna yang sama, yang betul. Yang sepatutnya digantikan daripada perkataan nasina. Okey. Dalam konteks inilah yang saya selalu sebut tentang kerja kita lah. Inilah kerja kita. Kalau dia baca tu sebenarnya dia tidaklah membawa kepada haram yang orang kata berdosa. Tapi ia adalah satu tegahan. Nabi tegah. Nabi tegah dan larang untuk kita buat. Kalau tengok dalam konteks ini, dia termasuk dalam dosa dan tegahan lah. Kalau dia degil. Kalau dia degil. Kalau kita dah bagi tahu, itu sebab pentingnya kita bagi tahu dengan dalil. Itu sebab saya mengajar ada dalil, bawa dalil ni. Nabi bagi tahu, Nabi bukan dalam bab ini, Nabi bukan suruh saja tetapi Nabi sendiri. Kan saya baca tadi hadis yang Nabi tegah satu. Lepas tu kan Nabi bila dengar Abu Musa al-Asy'ari, dia baca pula. Dia sebut dengan perkataan tu. Asqattuha ataupun unsituha. Dia sendiri sebut. Maka kalau dalam satu-satu isu Nabi terang dan ataupun Nabi larang dan Nabi buat perkara yang sebaliknya yang sepatutnya dibuat, maka tegahan ini sebenarnya berat. Tegahan ini tinggi dan besar juga sebenarnya. Tapi kalau soalannya kalau ada lagi orang buat, kita kena tengok. Kita jangan cepat menghukum, kita kena tengok. Sebab macam saya kata dulu, dalam nasyid-nasyid dalam IKIM semua memang ada lagi min huma nasina. Tapi sekarang ini dah saya dengar yang latest dah tukar min huma nusina. Tapi masih lagi juga ada di kalangan, saya minta maaf, saya masih lagi mendengar asatizah dekat, saya tak sebut nama pondok ke, nama majlis-majlis Al-Quran ke apa ke, kan, program-program ke apa ke, saya tak sebut secara spesifik. Tapi saya dapati masih lagi ada. Maka diharapkan para asatizah, para khalifah dalam baca Al-Quran dan sebagainya, murabbi, muqri, cuba ubah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita buat kerja kita mendakwah, melakukan dakwah dan menegur dengan baik, mengemukakan dalil. Kalau kita dah kemukakan dalil tapi dia tak ikut, bukan masalah kita dah lah. Bukan masalah kita. Masalah kita kalau kita tak pernah tegur. Masalah kita kalau kita tak pernah tegur. Tapi kalau kita dah tegur itu mungkin sekali, 2 kali. Kalau dia kawan rapat kita boleh tegur 3 kali. Mungkin lebih daripada tu. Jangan sampai dia marah dan sebagainya. Tegur dengan secara beradab, bagikan dalil. Tegur pada masa yang sepatutnya. Muka dia tengah ketat, kusuk masai duit tak ada, kita tegur benda-benda yang macam ni. Mungkin memberi kesan kepada dia jugalah. Sepatutnya kita tolong dia duit dulu, tolong dia akan susah dulu, lepas tu baru kita tegur dia. Itu antara cara yang dianjurkan oleh para ulama lah dalam kerja-kerja dakwah. Sebab dia termasuk dalam manhaj atifi dia panggil. Kita nak berdakwah, kita kena tackle hati dia. Kalau dia tu tengah kusuk masai, dia tu tengah serabut dengan macam-macam masalah, kita pula tunjuk pandai. Memang kita tahulah benda tu betul, tapi kita macam pergi tegur bukan pada masa dia, bukan pada tempat dia, maka itu yang menjadikan banyak teguran-teguran dan dakwah kita tak sampai. Wallahualam. Maka kalau ada orang buat benda tu, masih lagi buat benda tu dalam keadaan dia tahu, dia degil, maka dia berdosa lah. Tapi kita tengok, kita dah tegur ke belum? Kalau kita dah tegur, insyaAllah kita dah terlepas daripada dosa. Tapi kalau kita belum tegur, kita tak terlepas. Kalau kita takut nak tegur lah, tulislah satu surat kan, tulis satu nota kan. Assalamualaikum. Semoga Allah bagi. Tulis elok. Kita doakan sama-sama. Dalam hadis sebut macam ni. Semoga kita diberikan kekuatan contohnya kan, untuk kita mengubah cara kita menyebut dan menjawab itu ataupun kita bernasyid itu. Maka
tak apa, tak mampu untuk bercakap secara berdepan, tulis, tidak ada masalah. Kan? Jadi itu banyak cara, ya. Kiranya dulu macam baris tu terlepas pandang ke macam mana Ustaz? Kenapa tak dari dulu dibetulkan ke macam mana tu Ustaz? Nah, memanglah kesilapan-kesilapan ni memang berlaku sebenarnya. Kesilapan-kesilapan ni memang berlaku. Sebab yang buat dia kebanyakannya benda ni berlaku dalam nasyid. Betul tak? Saya tak pasti. Saya rasa itu nasyid. Allahumma dzakirna minhum manasina, itu nasyid. Ya, jadi orang-orang yang menukilkan nasyid ini, sebab saya pernah cari sebenarnya. Saya nak minta izin sekali lagi. Saya dulu pernah cari dah. Saya rasa dia bukan hadis. Allahumma dzakirna minhum manasina. Sebab saya cari, saya tak jumpa sebenarnya. Saya tak jumpa dia itu terdapat di dalam hadis. Tak ada, saya tak jumpa. Wallahualam, kalau ada yang di kalangan jemaah sini, dia kata itu sebenarnya hadis sebenarnya dan dijadikan nasyid. Boleh datang dekat saya dan kita bincang, kita tengok balik dekat mana dan martabat dia. Tapi saya dah cari dah, saya tak jumpa dianya adalah hadis. Maka kalau soalan Puan Mira macam tu, maksudnya senang je. Bila orang mereka ataupun kompos syair dan nasyid, itu menggunakan bahasa masing-masing. Maka kalau dia nak kata aku lupa, ya Allah ya Tuhanku, ingatkanlah aku daripada apa yang aku lupa, maka aku lupa dalam bahasa Arab, paling simple sekali orang belajar bahasa Arab adalah nasiya. Kalau nasiya, fi'il thulathi dia panggil, siapa yang belajar bahasa Arab, fi'il thulathi 3 huruf, 3 kata akar. Maka nasiya, kalau fi'il madhi mudhari'nya dia akan jadi, fi'il madhinya dia akan jadi nasitu. Kalau aku, ana nasitu. Mungkin kalau fi'il mudhari'nya dia akan jadi ana ansa. Maka itulah mungkin disebabkan perkara itu, maka nasyid itu berlaku dalam keadaan yang salah dari segi konteks. Itu sebab kita pun tak tahu, inilah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tegur? Mungkin pada ketika itu dah ada isu, dah ada kes macam tu. Itu sebab kita tak tahu. Yang pertama, Nabi sendiri sebut bukan nasiya, bukan nasi tu. Nabi sebut unsi tu ataupun asqatuha. Unsi tuha dan asqatuha. Dan Nabi juga melarang. Maksudnya larangan Nabi ni sama ada ianya wahyu daripada Tuhan, walaupun benda tu belum berlaku, ataupun dia berlaku dan Nabi tegur. Wallahu alam. Tapi teguran-teguran yang berlaku pada zaman Nabi itu, alhamdulillah sebenarnya menegur apa yang berlaku di akhir zaman ini. Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ustazah baca nasina masih janggal juga nak betul. Memang ini Puan Hajah, memang ini antara benda yang saya sendiri cuba buat jugalah sikit-sikit ubah. Ada yang buat muka sinis, ada yang buat muka macam betul ke dia ni, kan? Baru ni balik kampung saya ceritalah tentang sejarah Imam Syafi'i. Saya kata Imam Syafi'i ada 2 mazhab lama dan baru. Ada seorang tu macam tersandar kat dinding, dia tengok dia macam jeling. Betul, macam dikatakan macam betul ke? Sebab benda ni, inilah cabaran-cabaran kita nak buat kerja dakwah lah. Ini cabaran kita nak buat kerja dakwah. Maka kita teruskan buat kerja dakwah. Itu sebab saya kata pegang kepada dalil. Ada dalil, tak ada siapa boleh sanggahi kita kecuali dengan kesombongan dan ego. Kita janganlah kita hukum dia ego dan sombong pula. Tapi nak ceritanya, kalau ada je dalil, kita terangkan elok-elok, wallahu alam, kita mohon semua orang boleh ikutlah. Bukan ikut kita, tetapi ikut apa yang Nabi suruh kita buat. Puan Habibah Yahya, ada soalan ke? Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, ada soalan ni kejap. Kadang orang susah nak terima ni, memang betul pun sebenarnya. Kadang-kadang betul Ustaz. Ya, Puan Habibah. Sebenarnya Allahumma arhamna bil Quran tu dan seterusnya sehingga nusina tu, dia tertulis di dalam banyak dalam Al-Quran selepas kita khatam Quran, kita baca doa tu. Betul. Betul. Itu sebab doa khatam Al-Quran ini sebenarnya, kalau tengok mazhab-mazhab yang, bukan semua mazhab ada doa khatam Quran tu. Dan saya cuba cari juga di dalam kitab-kitab muktabar,
wallahu alam nak kena cari balik semula. Saya pernah cari dah, tapi yang pertama sekali dia tidak ada dalam riwayat-riwayat hadis. Dia tak ada. Yang kita pernah jumpa dan biasa jumpa betul macam Pak Habibah cakap tu, memang duduk dekat ujung-ujung, sama ada dia duduk dalam kitab-kitab kecil khatam Quran ataupun risalah-risalah hebahan, dan yang biasa kita jumpa juga adalah di akhir-akhir Quran yang dicetak itu, di belakang doa khatam Quran. Sebenarnya berkaitan dengan doa khatam Quran juga, saya tak ingat saya dah sentuh ke tak. Dia tak ada doa khusus juga sebenarnya, tapi kita bila tak ada doa khusus, kita boleh je lah baca doa itu, tidak ada masalah. Dengan kita beriktikad bahawa itu bukan doa yang datang daripada Nabi. Kita baca doa itu sebab kandungannya adalah baik dan kita nak perkara itu datang dan ada kepada kita. Termasuklah doa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa hudan wa rahmah ini pun salah baca pula. Orang pengarang tulis wa hudan wa rahmah, kita baca wa hudan wa rahmah. Salah juga. Sampailah Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Maka itu kita tak boleh kata betul walaupun terdapat di dalam cetakan di hujung Al-Quran, sebab dia datang kat belakang ni pun tak ada dalil pun, tak ada sanad. Dia tak ada sanad, dia hanya berada di dalam kandungan doa khatam Al-Quran. Maka hakikatnya dah ada teguran daripada Nabi sejak dulu, sejak zaman Nabi dah tegur, dan Nabi juga melakukan perkara yang berbeza dengan apa yang kita duk lakukan sebelum ini. Kalau kita buatlah, maka kita kena ubah. Kalau kita nak ajar anak kita Allahumma dzakirna minhu ma nusina, tak apa. Kalau dia tanya kenapa, kita terangkan sikit. Nasina maknanya kita macam kita lupa. Kalau kita ni orang Islam, kita tak boleh lupa Quran. Ini kalamullah. Kalau nusina pula ayah, kalau nusina ni kita terlupa. Kita bukan melupakan, tapi kita terlupa. Sebab apa kita terlupa? Kita sibuk itu, sibuk ini. Kita lalai, kita ghaflah. Kalau orang Kedah, kalau orang utara lah, kita ghaflah. Maka anak-anak insya-Allah boleh faham dengan keadaan yang agak simple itu. Kadang-kadang anak-anak lebih senang faham daripada kita yang tua-tua ni. Kita jangan kecil hati, tapi memang kita kadang-kadang macam tu. Sebab mungkin disebabkan kita dah pegang lama. Kita dah pegang lama benda ni, tiba-tiba nak kena ubah kan. Irsyad fatwa pun dah keluar kan, kalau tak silap saya Pak Intan. Seingat saya pernah baca juga dalam irsyad fatwa masa zaman Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia keluarkan benda ni. Dah diubah, dia dah ditegur. Itu sebab saya kata benda ni alhamdulillah IKIM pun dalam TV pun beberapa rancangan dah ubah, dah tegur dah. InsyaAllah, moga Allah bagi kita keberkatan dengan kita mengubah cara kita dengan niat kita mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Moga Allah bagi kita kekuatan dan adab dan hikmah untuk kita yang membawa panji-panji dakwah, yang mana kita ni juga kita nak jadi pewaris Nabi dalam buat kerja dakwah. Maka kita minta dari Allah, kita kena solat banyak-banyak, semoga kita menjadi pendakwah yang boleh menyampaikan dakwah dengan baik, menjadi pendakwah dengan baik, mendapat hikmah, yang mana hikmah ini menjadi satu benda yang hilang daripada orang mukmin. Bila nak tegurnya bercakap pun kasar dan sebagainya kan, sampai jadi polemik, sampai jadi isu. Maka kita minta kita buat kerja dakwah macam Nabi buat. Macam Nabi buat, orang tak kecil hati dengan cara Nabi, orang suka dengan cara Nabi, dengan cara para sahabat. Kita minta daripada Allah SWT, jadikan kita dalam kalangan orang-orang yang sebegitu, orang-orang salih, orang-orang yang diterima amalannya, orang yang jumpa dengan Allah SWT nanti dengan hati yang sejahtera, macam mana yang Allah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi saya rasa saya kena berhenti dulu dekat sini. Saya minta maaf aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Nur bintu Kasmuri. Betul. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Saya mohon maaf kerana kena berhenti dulu. InsyaAllah moga dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan al-fadil Ustaz Azhar dan Jemaah Azhar dan Kelab Sabi. Ucapkan terima kasih kepada para jemaah juga yang sudi hingga ke akhir majlis ini, dan kita akan berjumpa lagi pada pukul 8 malam nanti, dan setiap umat Islam ini perlulah mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani secara terbaik untuk berbicara dengan Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang melalui bacaan ayat suci Al-Quran. Dan terima kasih kepada penaja juga sudi menaja program kita. Dan Ustaz, saya serahkan kembali pada Ustaz untuk tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmunya yang cukup bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah.